Seorang suami akan tanggung dosa isterinya, tanggung dosa anaknya. Allahu Akbar. Kalau ada orang gaji, dosa orang gaji pun dia kena tanggung. Siapa saja yang ada di bawah tanggungannya akan ditanggung dosanya. Sebab itu pada yang ada pembantu rumah, pastikan pembantu rumah itu tutup aurat. Pastikan kalau rumahnya ada lelaki. Kalau rumah yang tak ada lelaki mungkin selamat sikit. Tapi kalau anak kita lelaki pun harus dijaga auratnya. Kerana dia bukan mahram dengan anak kita. Tapi yang jadi masalah kebanyakan orang Islam yang jadi majikan tak kisah aurat orang gajinya. Dan suaminya tengok kepala hari-hari, tengok aurat hari-hari. Mana mungkin berkah, mana mungkin cinta nak tumbuh. Orang gaji cinta kita, sayang anak kita kerana kerana mereka bayar gaji. Kalau mereka tak dia bayar gaji, tak juga cinta. Maka mari kita melihat apa syarat pertama paling penting untuk kita membina cinta ini. Cinta dengan keluarga, tolong bangun dalam diri ini. Pertama, rasa lembut. Kelembutan. Kelembutan tidak akan muncul kalau tidak ada ketenangan. Ni dua syarat penting ni. Pertama, nak dapat dulu ketenangan. Kedua, kita akan jumpa kelembutan. Dua syarat paling penting dalam dunia. Tak ada benda paling mahal lagi selain ketenangan dan kelembutan. Inilah bunga cinta yang paling mahal. Kenapa suami akhirnya tidak hormat dengan isterinya? Kenapa isteri setelah hari-hari jerakah suaminya? Okay. Sedangkan kemarin setengah mati bercinta. Ya Allah, tak telefon setengah jam, sakit perut. Oh. Okay. Dan semasa bercinta tak keluar pula bahasa kasar-kasar ni. Tak keluar pula tindakan kasar-kasar. Tak keluar pula mata terbeliak-terbeliak. Semua dalam keadaan lembut dan santun. Kenapa terjadi begitu? Kerana tebalnya rasa mencintai. Mencintai. Bila kita mencintai, kita diharap untuk dicintai. Okay, sebab itu kita saling menjaga. Di sebelum nikah, yang belum cukup halal, tapi cinta membuak-buak macam air keluar empang. Okay. Setelah melalui gerbang pernikahan, kenapa yang air cinta melimpah tadi makin surut, makin surut, makin surut, akhirnya gersang. Kalau masa bercinta, jaga kulit, jaga rambut, jaga baju, jaga passion. Santun kalau bercakap. Allah, kalau WhatsApp pun Allahu Akbar. Kemana hilangnya kelembutan itu? Kemana hilangnya kesantunan itu? Kita tak nak buat apa yang dia tak suka. Kita belajar masak apa yang dia suka. Kita buat cara mana yang dia suka. Kita nak memenuhi kehendak orang yang kita cinta. Mengapa setelah berada sebumbung yang sudah diizinkan Allah dengan lesen akad nikah, okay, kita sudah jadi bertukar jadi gergasi, bertukar jadi polis panglima perang, bertukar jadi penguat kuasa, jadi hakim, jadi macam-macam. Yang tegasnya setengah mati, yang seriusnya setengah nyawa, akhirnya rumah jadi mahkamah. Ini yang kita paling takut. Mak ayah tidak lagi disayangi tapi digeruni. Bila banyak digerun, akhirnya mati cinta mereka kepada kita. Sebab itu ayah balik, mak ayah balik, ayah balik, ya Allah. Mak balik, ya Allah. Anak balik rumah tengok mak tak ada, ayah tak ada. Wow, merdeka. Kerana mereka sudah tidak merasakan lagi dua perkara ini. Pertama, kejumpa mak ayah hilang ketenangan. Kedua, jumpa mak ayah sudah tidak lagi punya kelembutan. Apa sebab hilang kelembutan? Kerana kita sudah pegang ego yang namanya autokrasi. Berkuasa.
Konon-kononnya kita berkuasa. Anak ini hak kita. Rumah ini hak kita. Keluarga ini hak kita. Saya pemimpinnya. Kamu pengikutnya. Allahu Akbar. Memanglah lelaki suami itu ketua keluarga. Tapi ketua keluarga yang tidak mencintai ahlinya bermakna dia tak layak jadi ketua. Kalau setakat nak endorse arahan, perintah. Allahu Akbar. Tak ada nilainya seorang ayah selain daripada nak jadi pelindung, nak jadi pemberi cinta, nak jadi penyawa, nak jadi pemujuk, nak jadi cikgu, nak jadi contoh. Nak jadi orang yang paling lekat di hati anak-anak. Tak ada. Apa sebab? Sebab cinta setelah melalui gerbang perkahwinan. Cinta sudah bertukar pada kuasa. Cinta sudah bertukar jadi sekadar tanggungjawab. Cinta sudah bertukar bukan lagi I miss you, I love you. Okay. I miss you dah tak banyak. Balik tak balik sudah. Okay. Nak keluar perkataan I love you tu sakit perut tu. Okay. Kerana apa? Cinta di dalam hati mak ayah setelah ada anak berubah lagi. Sebelum ada anak mungkin ada timbang balasnya. Tapi tetap kalau suami itu tak sesuai dengan apa kita kata momentum. Anak nombor satu. Katalah suaminya anak bongsu. Isterinya anak nombor satu. Agak-agak siapa yang paling banyak memerintah? Anak bongsu kan anak nombor satu. Sebab itu pilih-pilih lah masa bercinta tu. Jangan oak. Tak tengok sikit pun. Anak nombor satu yang dia paling bahagia ialah memerintah. Membuat permintaan, membuat permohonan, menguat kuasa. Itu karakter seorang anak nombor satu. Sebab dia seorang-seorang lahir. Okay. Kalau anak nombor satu tidak dapat diurus dengan baik atas dasar cinta, anak ini jadi penguat kuasa yang kedua setelah mak dia. Dia akan lobby, dia akan empuk adik-adik dia buat ini. Faham? Kerana kuasa memerintah sangat besar egonya pada seorang anak lelaki. Kalau pada anak bongsu pula. Kalau suami anak bongsu, isteri anak nombor satu, lagi letih. Kerana tugas anak bongsu ialah ingin dicintai, bukan mencintai. Ini masalah besarnya. Ini masalah besar. Kalau isteri anak nombor satu, tapi tak dapat didikan dalam bentuk santun, tenang dan lembut, maka suaminya akan jadi alat perintahnya. Kalau anak suami jadi anak terakhir atau anak bongsu, rapat dengan mak ayahnya, Allah tak kerti buat keputusan. Kerana keputusan-keputusan banyak dibuat oleh orang lain daripada dia sebab dia hanya mengikut, jadi pengekor. Bila berlaku krisis dalam keluarga, dia tak tahu nak ambil keputusan. Sebab anak bongsu paling banyak menerima keputusan. Membuat keputusan satu masalah besar. Dan kalau dia membuat keputusan, dia nak keputusan dia tu diikut. Tak ikut koyak lagi. Ini sedikit karakter ini kalau kita bercakap karakter dari segi position. Sebab itu pada semua ibu ayah, siapa pun kita, jawatan apa besar ke kecil ke, gaji besar ke kecil ke, tinggi rendah ke, datuk ke datin ke, terhormat ke, apa saja jawatannya, kalau tak ada bawa balik ketenangan, tak ada bawa balik kesantunan dan kelembutan, rumah tidak jadi bahagia, rumah tidak akan jadi syurga. Anak-anak tidak merasa mereka adalah penghuni-penghuni syurga. Takut bimbang bila mak ayah balik, anak merasa mereka berada dalam neraka. Maka tolong ambil kira. Hari ini tajuk kedua, dua kali tajuk dah. Maka mari kita wujudkan bagaimana agaknya. Tadi lessennya pertama apa? Ketenangan dan kelembutan. Kelembutan. Kalau kita bercakap pasal kelembutan, apa kita kata? Kalau ikut Dr. Aidit Akarani kata apa? Kelembutan adalah penolong yang tidak pernah menolak.
penolong yang tidak pernah menolak jika diminta pertolongannya. Itu lembut. Lembut matanya. Pandangannya tidak membunuh, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak memalukan, tidak melukakan. Itu lembutnya mata. Okey? Lembutnya telinga peka apa yang anak rasa. Okey? Lembutnya lidah tak keluar perkataan-perkataan buruk. Tidak keluar perkataan-perkataan negatif. Itu makna lembut. Bukan lembut maknyah tu tak. Bukan lembut itu. Lembut karakter tidak hanya bermula daripada aksinya. Tapi lebih utama melihat pertama ilmunya. Kedua penampilan wajahnya. Lidahnya, telinganya. Sebab itu aku pekakkan telinganya. Aku butakan matanya. Aku bisukan lidahnya. Ini orang-orang yang tidak mentaati Allah.